Hello. Dengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ya? Okey, kita mulakan. Silakan Ah, Dato'. jauh sikit. Tak nampak sangat. Okey, terima kasih. Jazakallah khairan jazak kepada Datuk kerana sudi untuk jemput saya berada dalam ruangan ini. Seperti mana yang Datuk beritahu bahawa kesihatan itu terlalu penting dan ianya dijaga dalam agama kita sebagai salah satu daripada elemen yang begitu penting dalam kehidupan. Sehingga sampai sekarang ni pun demi menjaga kesihatan, kita terpaksa mengorbankan beberapa akhtar. Bukan korban, maksudnya kita terpaksa menggunakan akhtar-akhtar tertentu bagi menjamin kehidupan seorang manusia, bagi menjamin kehidupan masyarakat dan bagi menjamin kehidupan dan kesihatan negara secara keseluruhannya dengan PKP yang kita jalankan ini. Iaitu ia terlalu penting bagi kita semua. Untuk maklumat sahabat-sahabat dan juga rakan-rakan penonton sekalian, Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengklasifikasikan ataupun mendefinisikan kesihatan itu terbagi kepada 3 tonggak utama, iaitu ia tidak cacat, tidak sakit, tidak sakit dari sudut sama ada fizikal ataupun mental ataupun dari sudut spiritual. Ini adalah 3 tonggak yang utama yang telah didefinisikan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Tapi kita sebagai seorang Muslim, kita kena tambah satu lagi, iaitu kesihatan dari sudut kerohanian. Ada sedikit perbezaan dari segi spiritual dengan kerohanian, di mana spiritual ni lebih kepada hubungan dengan manusia, hablum minan nas, dan kerohanian itu lebih kepada hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu elemen yang penting bagi seorang Muslim, selain daripada kita berhubung dengan manusia, tetapi kita juga berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang salim, dalam keadaan yang bagus, dalam keadaan yang baik. Di samping kesihatan fizikal, di samping kesihatan mental yang kita ketahui bersama sekarang ini adalah salah satu pada elemen yang begitu penting dalam negara kita. Bagi kamilah yang berada di Kementerian Kesihatan, yang berada di KKM ini, biasanya kita lebih menitik beratkan kepada kesihatan secara fizikal, iaitu sama ada ianya ada penyakit cemani, darah tinggi, sakit jantung dan sebagainya. Pun begitu, melalui definisi yang telah dibuat oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia, kita tak boleh lari daripada selain daripada fizikal, kita tak boleh lari daripada kesihatan mental dan juga kesihatan spiritual. Data yang terakhir yang saya dapat melalui kajian yang telah dilakukan dalam minggu lalu, kajian secara kasar, apabila berlakunya PKP, itu berlakunya PKP ini, kawalan pergerakan ini, didapati bahawa 57% daripada aduan yang telah diterima oleh orang awam, masyarakat secara umumnya, lebih kepada aduan keganasan rumah tangga. Mungkin saya tak berapa nak menjurus sangat dari segi perbincangan itu. Tapi apabila kita melihat, apabila kita berada di rumah, mungkin hampir sebulan kita berada di rumah. Dari ini dah masuk 13 kan. Cukup sebulan dah kita berada di rumah, dan di sinilah masalah bagi kita berlaku bosan duduk rumah, tak tahu nak buat apa. Sedangkan kita selalu keluar, kita selalu cari makan, kita selalu beriadah dekat luar, kita selalu bersosial dekat luar dan sebagainya. Tetapi apabila timbul PKP ini, berada di rumah itu satu suasana yang boleh menjemukan dan boleh menjadi seperti yang saya sebut tadi, 57% daripada aduan yang diterima oleh pusat pengadu mengatakan bahawa meningkatnya gejala dipanggil keganasan rumah tangga. Sama ada suami mendera isteri ataupun mendera anak-anak dan sebaliknya. Jadi apabila kita tengok ini sebagai gambaran kasar, apabila kita berada dengan topik yang diberikan pada malam ini, bagaimana kita nak mengisi masa yang ada berada dalam PKP ini untuk diadunkan sebaiknya supaya kita berada dalam keadaan yang sejahtera, kita terbebas daripada COVID-19,
dan juga dari segi mental kita pun dalam keadaan yang bagus, spiritual kita berada dalam keadaan bagus, dan ditambah pula dengan kerohanian kita, hablu minallah itu juga baik dengan kita melaksanakan ibadah-ibadah tertentu yang mungkin Datuk boleh bagi nasihat yang lebih itulah berkaitan dengan kesihatan secara umumnya itu. Itulah secara umumnya pendahuluan yang saya boleh buat, Datuk. Mungkin boleh aku santai-santai ni. Boleh. Okey, saya ucap terima kasih kepada Dr. Suhaili sebab saya satu penjelasan yang cukup baik di mana rupa-rupanya penyakit ni ataupun istilah sihat tu banyak. Dia bukan secara fizikal tapi juga pada mental, juga pada spiritual, dan kita sebagai orang Islam dari segi kerohanian kita perlu titik beratkannya. Cuma ada ke tidak sedikit data-data yang menyebabkan bila berlaku PKP ni salah satu daripada elemen sakit tu meningkat ketika mana kita berada di rumah ni, sama ada spiritual ke ataupun mental ke dan fizikal apabila kita berada di rumah kerana PKP ni. Boleh Doktor terangkan secara data offhand-nya mungkin saya tidak ada lah. Maksudnya cepat tu mungkin tidak. dengar tak apa yang Tidak ada. Ya, boleh dengar. Boleh dengar, Datuk boleh dengar? Boleh, okey. Secara umumnya saya boleh katakan bahawa apabila kita berada di rumah, jaga makan. Ni payah ni. Bab payah. Sekarang ni kerajaan bagi face mask lah. Orang kata face mask ni untuk mengelakkan pada COVID. Sebenarnya face mask juga boleh mengelakkan daripada untuk makan banyak. Sebab nak buka face mask tu untuk makan tu satu isu juga. Yang kedua, boleh dengar okey. Yang kedua adalah kena tingkatkan aktiviti fizikal. Yang ni juga agak susah sebab kita berada dalam satu compound, satu ruang yang agak terhad dalam rumah kita. Tidak keluar tempat jogging dan seumpama dengannya. Yang ketiga adalah sentiasa beringat-ingat dengan apa sahaja penyakit ataupun tanda-tanda yang mungkin hadir dalam diri kita. Ini terlalu penting dalam suasana yang berada sekarang ni. Dan yang keempat adalah elakkan stres. Stres dalam erti kata kita duduk di tepi bilik, dekat bilik duduk diam tanpa ada interaksi, kita murung dan seumpama dengannya, itu boleh menyebabkan punca kepada stres. Yang saya perhatikan sekarang ni, kalau lihat dari segi stres, saya lihat bahawa kita sekarang ni telah berubah daripada satu yang sebelum ini normal, kehidupan yang normal, maksudnya kita keluar, kita bersosial, kita makan kat luar ataupun kita makan kat rumah dengan menjaga makan dan sebagainya. Tapi sekarang ini, kita telah berubah daripada satu yang normal kepada satu budaya yang agak baru. Iaitu, kita terpaksa, boleh kata kalau makan kat rumah ni, ialah bagi saya sendiri pun, Datuk, makan banyak sikit lah. Orang puan masuk sedap. Sebab tu jadi makan banyak. Exercise pun kurang dan sebagainya. Dan satu lagi yang saya lihat sekarang ini adalah budaya ramai di kalangan kita yang menggunakan bersosial. Oleh kerana tak boleh bersosial kat rumah, jumpa orang sama je, jadi dia lebih kepada berada di secara online. Sama ada di Instagram, sama ada di Facebook ataupun WhatsApp dan sebagainya. Dan bagi anak-anak kita, ini satu isu juga, dia akan layan main game dan sebagainya sebab itu untuk memenuhi masa dan sebagainya. Sehingga akhir sekali, biasanya apabila berada dalam keadaan sedemikian, dia akan jadi larang. Dia akan jadi makin asyik dan sebagainya, akhirnya tidur lambat. Jadi apabila tidur lambat, ini satu isu. Tidur tak menentu, kita punya biological clock kita akan berubah. Yang sepatutnya tidur pukul 10 ke 11 biasa kita tidur ni, dah masuk pukul 1, pukul 2 tak tidur lagi. Dah bangun awal. Dan ini apabila berlakunya perubahan
perubahan yang kata satu budaya yang baru dalam kehidupan ini juga boleh menjadikan diri kita semakin dalam keadaan tertekan dan boleh menyebabkan kemurungan dan seumpama dengannya. Saya balik kepada aktiviti fizikal. Ialah apabila kita tidak buat sesuatu aktiviti dalam rumah seperti kalau ada basikal-basikal sendiri dalam rumah ataupun berjalan sekeliling rumah, paling-paling tidak kita membersihkan kawasan rumah dan sebagainya, at least kita melakukan aktiviti fizikal supaya kita berpeluh. Dan sebelum ni kita berjoging, kita main badminton dan sebagainya, tapi oleh kerana sekatan ini, at least kita lakukan aktiviti itu untuk paling-paling tidak kita melakukan aktiviti fizikal. Dan saya balik kepada bab makan. Ini memang susah lah untuk kalau mari ikan pating, mari ikan kelor, 2 pinggang, 3 pinggang biasa. Tapi yang inilah kita perlu didik diri kita untuk kembali semula seperti apa yang dinasihatkan oleh Kementerian Kesihatan, suku-suku separuh. Ni saya rasa tak perlu saya ulas panjang lah. Suku-suku separuh ni memang berkesan. Memang berkesan untuk kita amalkan supaya apabila kita tidak makan lebih, badan kita tidak akan makin gemuk. Dan gemuk itu akhirnya, eventually pada akhirnya boleh menyebabkan penyakit-penyakit lain. Seperti yang kita tahulah, bahawa 5.1% rakyat Malaysia adalah gemuk. Tertinggi di Asia Tenggara. Itu tinggi. Dan jumlah kencing manis dalam negara kita juga meningkat. Daripada sebelum ni 8 poin lebih dan sekarang dia naik 14 poin lebih peratus. Maksudnya lebih kurang 1 daripada 8 ataupun 1 daripada 9 rakyat Malaysia adalah mempunyai penyakit kencing manis. Puncanya gemuk. Sebab ada kaji mengatakan bahawa gemuk dengan kencing manis ni adalah satu benda yang sinonim. Dia panggil diabesity. Orang gemuk, kencing manis lah dia. Orang kencing manis, gemuk lah dia. Walaupun tidak kesemuanya, tapi majoriti di kalangan mereka adalah gemuk itu manis. Okey. Jadi apabila tidak ada aktiviti fizikal yang patut kita buat, kita makan pun ikut hawa nafsu tanpa pertimbangan dan sebagainya. Kita pun berada di rumah dalam keadaan yang tidur tak menentu, dalam keadaan yang stres dan sebagainya. Inilah menjadi punca tidak sihat di kalangan kita lah. Ini untuk nasihat diri saya sendiri jugalah, bukan orang lain. Diri saya sendiri juga yang kurangnya aktiviti fizikal apabila berlakunya PKP ni, Datuk. Ya. Yeah. Boleh eh? Okey. Tak dengar. Tak dengar, tak dengar. Tak dengar, saya tak dengar, Datuk.